bracket apa bracket kita kalau bracket apa bracket kalau masyarakat sekolah bracket apa bracket ekonomi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan lagi baru balik dari mana guys ya? So the unstable internet, having trouble connecting. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada dengar, Tara dengar. Dengar. Baru ini Mana dia? Dia ada dapat ke message having trouble connecting. This often caused by unstable internet connection. tak ada. All Tak okay. ada. Oh, aku je lah Sekejap aku cuba offkan wifi pakai. Ada 5 orang bukan ada sirat. Okay, clear. Right. Buat macam ni Macam Boleh pula lari-lari juga. beli Mana moderator kita? RM4 je. Itulah. Tak boleh beli lagi. Nak beli lampu pun tak beli lagi. Pergi loyak, singgah loyak dapat benda lain je. Tapi mahal lah kalau kedai. Beli online je. Almost 30% apa? Double price, triple price oh. Oh, right. Mana Sifu? Sifu tak ada. Aku nak ni.
Internet aku. Betul lah, internet macam hampas ni. Ha. Kita masih lagi menunggu panel tunggu moderator lah. Ditunggu. Jalan okey, tak apalah. Apa nama sementara tu kita sembang-sembang. So apa khabar Encik Herol, khabar Encik Azmin, apa hari berkembang, bagaimana perjalanan hidup, Alhamdulillah. apa perjalanan hidup anda hari ini? Itu je lah, decide cancel. Okey, Saya- apa kita kali malam ni? Kan, apa nama isu yang tengah panas diperkatakan. Apa sekolah kita, sekolah anak-anak kita dah akan dibuka. Okey, first kali yang prasekolah darjah 1 dan darjah 2 akan dibuka, akan bermula pada hari Isnin, dan Isnin seterusnya dibuka kepada pelajar darjah 3, 4, 5, 3, 4, 5 dan 6. Apa cerita ni? Macam mana? Encik Apa Errol, cerita? setuju tak setuju? Apa cerita ni? Cerita sikit, ada input. Apa cerita? Sebenarnya saya tengah cari nota saya tadi. Jadi kita pergi ke Cik Rimau dulu ya. Cik Rimau, apa cerita Cik Rimau? Oh, Cik Rimau. Hilang pula dia. Hilang pula. Kita tanya Abang Cidi lah. Abang Cidi. Cidi anak sekolah lagi. Hai, kalau ikut keadaan situasi aku ni, aku ada 2 orang anak yang akan bersekolah. Yang first, anak yang nombor 2 tu darjah 1. Dia lah cakap semua dia yang akan memulakan persekolahan dia. Tapi masalahnya bapak dia harap tak boleh apa lagi. Kau punya mic jauh sikit lah daripada kau je Bang. Tak apa jelas. Jelas tak jelas? Mic tak apa jelas. Tenggelam timbul. Cuba try lagi. Sekarang ni dengar. Okay, better. Okay, sekarang ni dengar. Alright. Apa nama tu, aku esok lusa aku baru nak plan nak pergi usaha kedai-kedai yang ada apa nama untuk bagi sekolah anak aku. Ada mall ataupun kedai-kedai yang ada dalam negeri. Aku tak silap ada dah 2 kedai di kawasan perumahan aku ni yang penjual lagi, tetapi tak tahu apa nama kualiti okey ke tak. Tapi aku rasa untuk darjah 1 ni aku malas nak consider kualiti. Dan dia ada tengok macam mana gaya dia di sekolah. Kalau katakan kau beli yang mahal-mahal kan, tengok beli malas tak. Kalau sini bukan juga balik terus dia dah berlubang kualiti tu. So aku rasa apa yang ada lah, aku tengok dekat kedai yang dekat dari rumah aku ni, dia try kita pasang bulu ni, tengok macam mana dia beli. Kalau dia okey, apa nama lah, mungkin lah consider nak beli dia lock sikit dia tu kan. Okay, terima kasih Cik Jibam. Terima kasih. Kau pekerjaan kau macam mana? Kau anak kau apa berapa orang yang nak sekolah? Ni seorang aja. Okay, baik. Pada yang baru mengikuti live ni, kita membicarakan tentang topik kembali ke sekolah. Kan? Jadi kita di sini ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5 panel semua dengan pelbagai background. Ada yang anak dah besar-besar, ada yang anak baru nak masuk darjah 1. Rimau punya background bising sikit. Bukan ikut.
Ha? Siapa? So macam mana apa nama Kampung ni tak ada mana ada sound. Background siapa apa yang tengah bising? tengok movie tu? Boleh mute kan? Sekejap. Ini untuk bomba sukarela ni. Okay, bomba dah masuk. Halo, ini bukan pasal. Okay, saya punya point tadi, saya nak cerita pasal pembukaan sekolah ni kan. Kembali ke sekolah. Semua dah clear, Alhamdulillah. Ramai yang kita tengok banyak reaksi daripada ibu bapa berkenaan isu ni kan. Jadi kita tengok macam isteri saya sendiri pun bila saya hantar dia pergi kerja pagi tadi, dia kata ibu bapa dekat office dia lah, dia cerita ramai yang marah ni, dia kata ramai yang tak setuju anak pergi sekolah, keadaan tak selamat lagi lah, apalah. Tapi pada masa yang sama kadang kita tengok ibu bapa ni komplain juga, teruk lah nak buat PDPR ni, kita tak pandai nak mengajar lah, apalah kan. Jadi sebenarnya ada dua side of story kan. Kalau jadi kerajaan pening lah kepala kan. Tapi pada saya punya pendapat lagi elok lah kita mula sekolah, sebabnya kita okey. Mungkin kita dengan kawan kita okey lah dapat menyediakan kemudahan PDPR untuk anak-anak kat rumah kan. Tapi sebenarnya saya rasa terlalu banyak anak-anak yang tertinggal yang menyebabkan kerajaan kata terpaksa ambil inilah keputusan yang tak apa popular lah. Patutnya boleh je kerajaan stay tunggu sampai vaksin dah stage 2 ke apa kan, di deploy baru dengan tu sempurna. nak tunggu sempurna tak lah, mungkin bagi stage 2 baru sekolah kan. So maksudnya cikgu-cikgu dah kena vaksin kan, frontliner dulu kan kena vaksin, jadi tak adalah risiko tu. Tapi sekarang kita tak tahulah keputusan ni bijak ke tak, kita akan tengok nanti minggu 1, minggu 2, minggu 3 apa kesan dia. Cumanya kita harap budak-budak ni punya imunisasi bagus lah kan, bukan tak banyak geng-geng anti-vax yang anak-anak dia ke sekolah, itu bahaya tu. Kalau tu masuk habis lah kita. Tapi inilah sekarang ni kelang kabut lah juga kan, nak persediaan. Macam tadi Jibam cakap, dia pun tak beli apa-apa, saya pun sama, tak beli apa-apa lagi. Ini kan pergi kedai ni kan ada habis stok ni kan, habis saiz lah, habis apalah kan. Tu yang apa nama kita dikhawatirkan tu. Itulah dia. Budak-budak boleh pergi shopping complex ke belum? Bergantung kepada shopping complex tu sendiri. Iyakah? Aku tak tahu rules yang dibuat kuasakan, tapi setengah tu dibenarkan masuk, ada setengah tak boleh. Based on Pian tolong alihkan kipas daripada mic anda. Aduh, sebab ada kipas. Ada kawan dekat Facebook ada cerita kata dia boleh pergi shopping complex, ada yang kena tahan dekat depan pintu, so bermacam-macam reaksi. Sepatutnya tak boleh, tapi pengurusan tu sebabkan kalau tak boleh dengan mak bapak boleh masuk. So diorang antara benda tu lah, nak bagi orang masuk ataupun tak nak bagi masuk. Bila tak nak bagi masuk, mak bapak balik tu yang menjadi isu juga tu, yang kadang-kadang tak faham ataupun buat-buat tak faham. Yang main sono pun selamalah, jom lah pergi try kan. Banyaknya buat tak faham ni. Apa nama? Kod lepas kalau tak lepas kita balik. Ada juga yang panggil macam tu kan. So itulah macam mana nak dikenangkan benda-benda tu. Buat tak faham tu. So orang lain buat malah.
Kan? Sini buat pula. Kita, Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Cik Mukris panelis dia, baru dia kita. ada anak. Cik Bay Mukris. Kita minta Mukris pandangan Bay. dia sikit mengenai isu kembali ke sekolah. Dia ada 3 orang anak, tak silap. Balik ke sekolah. Dia paling meriah sekali nak pergi shopping ni. Mukbir. Cik Mukris, boleh dengar ke? Memang dah freeze kejung. Lain-lain Dia punya line kejong. Kejung. Tu video ke gambar? Sekali rupanya dia screenshot duduk. Lain Tak ada video screenshot. Kejong. Okey, kita beralih kepada yang sebelahnya. Abang bomba kita. Walaupun dia tak ada anak bersekolah, tapi kita dengar jugalah pendapat daripada orang-orang muda. Muda lah. Okey, macam adalah satu guru besar ni lah, dia menyimut juga, bukan menyimut lah, sebab dia mengendalikan cikgu-cikgu yang ada. So cikgu-cikgu ni dia habiskan masa untuk siapkan PPDR tu. Pada masa yang sama dia juga bekerjasama dengan ibu bapa serta ABG untuk uruskan kanak-kanak yang tiada peranti. So dia orang sibuk dengan nak mengajar, nak sibukkan yang ini tu, kemudian tiba-tiba kata sekolah nak buka. So sekolah nak buka ni macam-macam faktor yang saya dengar. Ada yang mengatakan atas desakan ibu bapa, ada yang mengatakan atas desakan PKM. So kita tak tahu benda ni. So ada yang mengatakan, dia memang kata dia membazir lah untuk benda ni. Bagi saya dia tidak membazir, tapi kita ambil kepada positive side. Apa yang dah ada pada kita, apa yang ibu bapa terdiri, walaupun ada separuh tu dah orang kata bergadai lah membeli, tapi kita ambil positive side, gunakan peranti itu sebaik mungkin. Itu pada pendapat saya lah, macam dia nak buah tak ramai. So ibu bapa yang mampu lah, yang mana tak mampu macam itulah. Yang tak mampu tu kesian juga kat orang lah, tapi nak buat macam mana sebab benda ni benda yang tidak dirancang, benda yang kata main terjah je. Kita tak tahu depan makan macam mana, betul ke benda tu. And so kita simpati juga lah dengan dia. Tapi apa yang penting sekarang ni sekolah dah buka, dengan harapan sekolah yang buka tu, so kemulut-kemulut yang ada ni boleh dihentikan dan boleh fokus kepada pendidikan yang mana kita sendiri tahu dah banyak yang dah tinggal. And so itulah pendapat daripada pendapat saya, tak tahu apa pendapat ni. Okay, thank you. So soalan daripada Hafizur Rashdan, adakah kebarangkalian pendidikan hybrid dilaksanakan PDPR dan fizikal? Nak buat dua benda ni kadang-kadang mungkin boleh mencetuskan satu lagi masalah juga kepada parent lah makna kan. Nak kata okey pun okey juga sebenarnya, makna mungkin kita buat kata persekolahan instead of 5 hari seminggu kita buat 3 hari seminggu ke kan, so the rest is PDPR. Tapi yang tu bergantung kepada situasi postmasa. Adakah kita masih menjalankan MCO, PKP ataupun PKPB ataupun PKPD kan. So tengok pada situasi itu juga, sebab kalau kata semua dah dibuka, kata jadi PKPB je kan, semua dah balik ke sektor masing-masing. So kalau kita buat hybrid, siapa pula yang nak mengawasi ataupun nak membantu anak-anak kita kan. Sebab yang kalau diikutkan perkara ni macam saudara Tinozi cakap tadi kan, mungkin desakan daripada pelbagai pihak dan masing-masing buat kau yang paksa kan, kau yang nak kan.
So semua menuding kata okey, yang ni kata PKM suruh. PKM cakap tak, ini sebab parent komplain banyak-banyak. Kalau betul lah juga kan. So sebab kita ni kita latar belakang kita ni berbeza-beza. Yang mana mungkin yang kata nak perlu kembali ke persekolahan mungkin disebabkan desakan gaya hidup mereka, mungkin disebabkan desakan mereka tak dapat memenuhi keperluan PDPR, ataupun mereka pun tak dapat nak membantu anak-anak dalam pembelajaran seharian, ataupun mereka memang tak mampu untuk berada di sisi anak-anak seharian kan, yang kena perlu keluar kerja tahun itu. So benda-benda ni menuntut kepada kembalinya anak-anak ke sekolah. Macam yang bertahan, yang nak kata maintain, mungkin sebab kata mereka ini, segolongan mereka yang menentang kembalinya kita semua ke sekolah, anak-anak kita ke sekolah, mungkin disebabkan kebolehadaan mereka di samping anak-anak kan. Ada juga sebilangan yang merujuk kata korang bolehlah cakap kata sebab korang makan gaji, korang duduk kat rumah pun dapat gaji, kerja boleh from home, so boleh lah spend masa dengan anak-anak. Yang kita orang yang terpaksa keluar kerja macam mana, yang terpaksa masuk juga dekat apa nama ni, kena masuk juga dekat line production, kena masuk juga dekat field, kena turun juga dekat lapangan untuk buat kerja. So macam mana? So benda ni bertimbang balik semua masing-masing, bukan nak kata ada agenda masing-masing, tapi masing-masing ada kekangan masing-masing sebab benda ni berlaku. Dan aku rasa KKM as badan yang memegang kuasa lah kan, mereka tersepit di antara keperluan masyarakat. Okey, ada yang memang mati-mati nak anak kembali ke sekolah dengan alasan mereka yang tersendiri, dan ada juga yang masih tidak bersedia untuk menghantar balik ke sekolah. Dan personally bagi aku pun sebenarnya kurang bersedia untuk hantar anak balik ke sekolah. So macam mana korang? Macam apa Azmi? Kau anak dah berapa orang? Kau personally kau bersediakah kau untuk hantar anak-anak ke sekolah? Okey, macam aku, anak aku 3. Tapi 2 orang tu dah sekolah menengah. So sekolah menengah lambat sikit kan, bulan 4 baru buka. So seorang je lah yang darjah 5. So kalau dari segi persediaan tu sebenarnya kita pun macam tak berapa sedia lah. Tak macam aku sekarang ni maknanya tengah fikir untuk transit lah. Tapi masih baik lah masa ni apa tu sekarang ni masa yang abang kakak dia yang belum masuk lagi, so boleh lah lagi buat masa ni yang tengah hari balik ke rumah dulu. So ada lebih kurang dalam sebulan lah kena cari transit lah. Sebab nanti petang di sekolah agama pula kan. Sementara ni okey lah, sebab macam aku pun pergi banyak standby lah, tak belum masuk site sepenuhnya lah. Tapi aku dah kami nanti bank negara aku dah nak start ni, hari ada jadi tak boleh macam ada kat rumah dulu. Okay. Alright. So macam mana dengan kau Aaron? Ataupun Mo? Macam mana kebersediaan kau untuk menghantar anak ke sekolah? Adakah kau personally setuju ataupun kau rasa kita perlukan lebih masa ataupun macam mana? Sedia tak sedia, dah kerajaan dah umumkan kita kena bermula sekolah sesi akan datang ni pada 1 bulan Mac ni, kena hantar jugalah. So kena buat arrangement dan persediaan lah dari segi mental dan fizikal. Anak-anak pun kita kena persiapkan jugalah. Macam mana cara mereka ke sekolah, kena pakai mask apa semua. Tahun lepas pun ada sekejap kan dia pergi sekolah kan dengan pakai mask apa semua kan. Jadi ada sediakan sanitizer apa semua. Jadi banyak kerja, tapi yalah kita tak boleh harap orang lain untuk jaga anak-anak kita.
kita lah kena persiapkan anak kita. Pesan dia macam-macam lah. Tapi okey lah, pengalaman saya tahun lepas tu, cikgu dekat kelas pun sangat membantu kan. Dan dia menggalakkan student bawa bekal sendiri daripada rumah lah. Macam mana SOP dekat sekolah? Bawa bekal ke, beli ke, macam mana ke? Ada inisiatif daripada PIBG ke, kantin ke? Ada dua cara. Satu, bayar kat kelas dan bayar kat cikgu akan bawa makanan, hantar ke kelas, makan kat kelas. Dan satu lagi, siapa yang bawa bekal pun makan dekat kelas juga. Jadi macam saya ambil option bawa bekal lah untuk anak. Tapi selalu anak cakap dapat makanan ekstra cikgu bagi, sebab cikgu dah bawa banyak. Student pun bawa bekal kan, jadi selalu dapat ekstra. Itulah. Alright. So, kau nama Imam ke nak Imam? Kau punya SOP kat sekolah anak yang sebelum ni kau lepas macam mana? Ada macam mana? Ada kantin buat package ke, cikgu buat package ke sana ke? Dia makanan tu kantin lah juga sediakan. Biasanya kita kena order dululah untuk esok. Nak makan apa, so dia akan ikut order lah. Selalu cikgu akan ambil daripada kantin. Nanti memang makan kat kelas lah. Makanan kelas. Kalau bawa bekal pun makanan kelas juga. Sebab macam sekolah anak aku yang sulung tu, dianya tahun lepas dia punya prosedur dia okey, dia orang galakkan untuk bawa bekal. Dan kalau siapa yang tak bawa bekal, dia orang boleh ambil package lah daripada kantin kan. Kantin sediakan package mingguan. Kau kira parent bayar secara mingguan. Let's say kata minggu ni dia punya bajet RM7 sehari. So kalilah RM15. So menu dia ada, dia orang bagi 3 choice lah. So setiap hari tak silap aku guru kelas lah yang akan bagi order tu kepada pihak kantin, dan pihak kantin sediakan lah untuknya. So okey lah juga kan. Tapi macam ada satu sekolah, kalau tak silap aku sekolah dekat saya boleh ya. Yang ni memang dia orang even sebelum PKP pun memang dia orang dah buat package. Maknanya dia anak-anak tak perlu lagi membawa duit, tak perlu membawa duit, tapi semua parent semua dah settle bayaran secara monthly ke mingguan tu lah, tak silap tu lah. Dia memang dah buat sistem makanan macam ni, so that everybody akan dapat meal. So tak perlu lagi anak-anak semua berebut semua makanan ready kan. So menu semua dah set, so by the time rehat just pergi ambil je kan. Itulah. So rasanya kita kena tengok SOP sebelum ni bagi aku dah agak okey lah kan. Macam mana Moh ataupun Hairul Nizam aku rasa SOP yang dijalankan sebelum ni agak okey lah, yang dijalankan di sekolah-sekolah kan. Kita pun tak boleh nak kata ketatkan lagi pun nak buat macam mana, sebab budak-budak tak reti bahasa kan. Kita kena pada saya kita kena bantulah kan. Macam kat sekolah cikgu cakap kena bawa sanitizer kan, tak semua budak bawa. So saya bagi kat sekolah satu botol besar untuk dikongsi bersama kan. So saya bagi tahu dengan cikgu sekolah, suruh budak-budak bawa botol kecil dan isi dia dalam botol kecil tu kan. Masing-masing ada sendiri punya. So kita jangan menambah isu pada sekolah kan. Kalau boleh kita bantulah. Kita cuba membuka cara kan. Kita jadi sebahagian daripada solution kan. So benda ni nak kita nak marah, nak komplain pun tak guna lah kan. Sebabnya ni memberikan masa depan anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain. Dan yalah, tak kisahlah apa sebab pun kerajaan nak buat keputusan ni kan. Ada mak bapak marah sebab dah beli barang apa semua, tiba-tiba ada pula ni sekolah balik kan. Marah kan. So macam saudara Nasiki ni, bomba trailer tadi. So sebagai part of community,
kan, apa yang agak aktif dalam aktiviti berkomuniti ni. So apa pandangan ataupun tindakan daripada entiti lain lah, third party lah, bukan parent, bukan juga cikgu, bukan pada yang kaitan dengan sekolah ni. Apa yang korang rasa sebagai orang, bukan nak kata orang asing ataupun orang luar, tapi orang yang melihat situasi tersebut, bukan berada di dalam situasi tu kan. Apa yang korang rasa kita orang ni sebagai parent ataupun kita orang sebagai warga kerja guru ataupun keseluruhan ni lah yang berkaitan dengan sekolah dan PIBG, sebenarnya apa yang patut kita buat? Okay, sebab benda ni macam dia cakap lah, kita daripada pelbagai lapisan. Okay, ada yang bekerja, ada cikgu, ada anak-anak, ada yang meniaga. So diorang memberi bermacam-macam pendapat. Tapi yang positif side-nya, KKM dia dengar apa keluhan rakyat. Itu paling penting. Ada separuh sebelum ni kita keluh macam mana pun dia orang buat tak tahu je. Tapi kurang-kurang yang ni adalah sedikit perbezaan gitu kan. Dan diorang pun tahu macam baru-baru ni Menteri Kanan KKM mengatakan dekat sekolah kita tak perlu takut. Cuma yang dirisau bila penyuraian penduduk pelajar-pelajar tu sendiri. So kat situ dia minta kerjasama ketua-ketua penduduk, ketua-ketua kawasan tersebut lah, dan orang-orang yang berkaitan. Macam contoh, ada satu sekolah ni dia wujudkan satu grup sukarela yang mana ibu bapa sendiri serta orang awam membantu untuk membuatkan penyuraian. Itu satu. Kedua, ada yang mengupah ataupun memanggil rela untuk membuat kawalan. Itu pun ada. Dan ketiga, ada separuh PIBG itu sendiri yang membuat ikhtiar yang mana dia jadikan kawasan tu daripada 2 lane dia jadikan 1 way, 1 lane. Maksudnya tidak ada kawasan tak sesak. So itu antara yang diorang lakukan lah. Itu sebab itu apa yang saya dengar melalui grup-grup komuniti lah yang diorang buat. So cara tu mungkin boleh diguna pakai dan diusulkan kepada sekolah dan PIBG. Dua-dua penting. Sekolah dan PIBG ni kena main peranan. Kalau seorang tu tak usul, satu lagi tu kena digerakkan. Ataupun ketua-ketua pemimpin kat situ pun kena gerakkan. So jadi kita di setempat lah kan. Betul, sebab kita kata risau, ada separuh risau nak hantar anak sekolah lah, kita tak tahu jadikan keluar-keluar kena pula, kita risau. Betul. Sebab dalam universiti, sebab kita tak tahu benda tu, COVID tu macam mana kan. So antara benda-benda yang kita boleh buat, benda-benda macam tu lah. Betul. Pastikan anak-anak, lepas tu isu yang yang satu hal lagi lah kan, masa dekat sekolah SOP jaga. betul? Kan cikgu-cikgu jaga, Pak Gad tolong jaga. Tapi bila dah keluar sekolah tu, dah pakai masuk dalam van lah, masuk dalam sekolah lah kan, sementara nak tunggu parent sampai lah, itu pun satu cerita. So aku rasa inisiatif yang dibuat yang kau cakap tadi, yang dicadangkan oleh setengah komuniti tu agak menarik lah, yang mana mengawal selia penyuraian murid-murid daripada sekolah kan. So dia bukannya masalah kat sekolah, ke barangkalian untuk berjangkit tu mungkin ke masa selepas sekolah kan, sebelum sampai rumah. So menarik lah, memang harus dipuji tindakan daripada komiti-komiti tersebut. Aku rasa benda ni kita perlu ramai-ramai take take serius dan consider benda ni untuk kita punya kena bertindak lah. Kena bertindak. So memang sebelum ni pun ada orang pernah highlight lah, macam budak-budak ni macam ni kita nak larang kan. Dalam sekolah kita memang cakap tak boleh duduk apa semua. Dia keluar je, dia orang bergumpal juga. Budak-budak. Satu lagi, satu lupa. Kawasan sekolah tu juga diorang larang sama sekali untuk peniaga. Sebab kat situ antara punca diorang berkumpul. So bila satu, makanan tak sihat. Okay.
makanan tak sihat. Kedua, dia orang kumpul kat situ pun mungkin boleh berlaku. So kena aware lah benda-benda tu. Kalau masih akan masih ada orang yang akan degil. Kita dah nasihat, dia akan masih langgar juga. So kita sebagai ibu bapa kena nasihatkan anak-anak jangan pergi tempat kumpul. Itu je. Tapi satu hal yang macam van atau bas sekolah tu, rasa dia memang, kalau kata dia memang kena ambil 10 orang budak, memang dia ambil semua, takkan dia nak buat berapa kali trip Itu kan. pun Mana dia memang kena, memang padat juga dalam tu. Saya share sikit pengalaman yang sekolah Putrajaya buat. Dia orang bila budak yang terabur tu kan, dia hanya release budak ikut kelas by kelas. Habis satu kelas baru dia release lagi. Jadi dia sistem tu sangat bagus. By batch. Okey, mula-mula dia akan release darjah tengoklah biasanya darjah 1 dulu. Okey, semua beratur. Cikgu sekolah akan memantau, cikgu kelas dia akan pantau student dia untuk semua naik ke bas dan kereta ibu bapa yang tunggu kan. Jadi ibu bapa tak boleh ramai-ramai dekat tempat menunggu tu. Semua tunggu dalam kereta ataupun tunggu dia bagi timing tau. Darjah ni pukul berapa. So kalau keluar sekolah daripada pukul 12.30 sampai pukul 1.30, okey, 12.30 untuk darjah 1, 12.30 sampai 12.40 darjah 1. Ibu bapa standby je kan. Tu nampak anak-anak dah keluar, cikgu akan tulis dalam WhatsApp, okey, darjah ni dah sedang menuju ke tempat sekarang. Betul. Sangat interaktif tau. Pergi ambil anak kita dan keluar, jangan tunggu-tunggu lagi dah. Jadi tak ada budak-budak nak berlari-lari. Kalau sekolah tu buat satu FB live yang mana okey, darjah 4 nak keluar. Dia buat live. Sekolah pun buat live. Darjah 4 nak keluar, okey, mana murid standby. Anak aku macam tu lah. Tapi itulah, itu hanya Anak aku macam tu. Okey, cerita sikit kan macam mana? Apa Anak aku yang macam tu. Dia sekolah sebelum balik tu dia kumpul kat dewan dia tu. Lepas tu ibu bapa seorang panggil pergi kat pintu pagar, beritahu ke cikgu nama anak, darjah berapa, cikgu buat announcement, panggil, baru keluar anak. One by one. Itu lagi lambat. Sekolah tu dah dari Berapa ramai budak sekolah anak kau tu? Dia sekolah swasta. Sekolah swasta dah, tak ramai. Sudah. Satu kelas dalam 30 orang. Kalau sekolah kerajaan macam ni, baru siap boleh makan nasi sekali lagi. Tapi itulah yang aku concern, macam bagi keluar batch by batch ke sikit-sikit tu. Kalau parents sendiri yang ambil, okey lah. Yang naik van semua tu, sekolah rendah kontrol. Yang problemnya aku nampak sekolah menengah. Kalau aku selalu nak pergi nak ambil anak sekolah tu, kalau budak sekolah menengah, 2 sekolah bebas, cikgu tak boleh buat apa dah. Kalau sekolah rendah, cikgu boleh kontrol lagi. Sekolah menengah memang bebas. Gitulah. Aku selalu on the way nak pergi ambil anak sekolah. On the way nak ambil anak sekolah, tengok budak-budak sekolah menengah tu dari pagi, masa nak datang tu dia orang jalan 4-5 orang satu grup sampai kat sekolah, okey je. Jarak-jarak masing-masing masuk sekolah. Balik pun sama, nak keluar seorang-seorang one by one, tapi dah keluar bebas sendiri je lah ke. Sekolah menengah banyak kan macam tu lah. Pasal anak aku dalam kelas pun, anak aku dalam kelas pun memang tak ada 1 meter duduk dengan kawan-kawannya, tak ada duduk dekat-dekatnya. Nak cakap pun cakap kuat-kuat yang dalam kelas. Memang boleh, anak-anak sekolah rendah boleh kontrol lagi. Terbalik kot pula. Aku ingat kata budak-budak yang sekolah ini tak keluar rasa. Kau ni yang besar tak keluar rasa. Pengaruh rakan sebaya. Dia tak apa, duduk jauh-jauh mas sekali. Dia terpengaruh kan. Betul lah. Selagi sebab dia orang dalam fasa yang immunity agak tinggi. So tak banyak kes yang melibatkan budak remaja kan.
So macam taklah rasa terancam sangat. Memanglah ada kes, tapi aku rasa remaja agak yang paling kurang lah yang kena. Orang tua dan kanak-kanak. Yang Remaja banyak dia nak fikir sendiri je. Fikir budak-budak remaja ni sekolah menengah ni dia dah kira dah besar lah, dia boleh nak buat susah sendiri. Itu ialah masalahnya. Kalau macam anak aku sekolah rendah, nak pinjam membaris ke eraser pun tak boleh. Kena beritahu cikgu, tak boleh nak pergi ke meja, tak boleh. Sampai jatuh cikgu lah. Sekolah aku pun sama. Anak-anak bagi tahu tak boleh pinjam meminjam. Covid dia cakap. Tak boleh pinjam. Betul. Itu kena bagi tahu anak-anak tu. Barang kita jangan bagi orang. Itu kata sekolah rendah boleh kontrol, cikgu boleh kontrol. Sekolah menengah macam kes yang anak SPM. Aku puji itulah yang pasal budak sekolah ni, yang budak sekolah rendah dan yang tadika ni aku puji usaha-usaha syarikat macam Laptop Park yang buat peringatan pakai usin kan. So benda-benda tu ingat, budak-budak ingat compare dengan budak yang dah besar panjang ni. Jenis lah kan. Yang dah besar panjang ni nakal-nakal macam bapak dia dulu lah. Ian tu boleh tahan tu. Aku baik, aku budak nerd kan. Budak-budak sekolah ada je satu je tu. Pipit dekat ni kan. Bobo apa nama? Apa Zola cakap kena jaga penjarakan lah, semua. Benda-benda tu menarik lah. Memang yang puji usaha dia untuk sama memberikan peringatan khidmat sosial lah mungkin kan. Berkenaan dengan benda-benda ni. So jelas memang banyak pun tak guna benda macam Pop cakap tadi. Keputusan telah dibuat. So adakah kita bersedia atau tak bersedia, kita kena juga ready. Satu bulan hari Isnin depan Steve kena hantar anak yang perang sekolah yang darjah 1 dan darjah 2, dan the other week 8 bulan yang seterusnya, dan next the other month ya sekolah menengah kan. So tak nak terpaksa lah esok lusa kena juga kita baju sekolah kasut semua. Aduh. So akhir kata kan, kita round table Encik Airul, akhir kata apa yang anda nak sampaikan dengan kisah kita nak anak-anak kembali ke sekolah depan ni. Kita kena sama-sama bantu parents sediakan anak-anak kita satu. Kemudian kita tengok juga dekat grup WhatsApp guru dan juga anak-anak tu apa yang boleh kita bantu kan. Dan tapi dengan cara tidak terlalu menyibuk lah. Kadang terlalu menyibuk pun cikgu rimas juga kan. Jadi kita tengok kalau cikgu perlukan bantuan baru kita hulurkan bantuan lah. Dia masih lagi perlu diuji lah, senang cerita. Iswardi YB Yo, dia tengah live. Dia masih live ke? Tapi mau bagi aku ke? Round table okey. Kita dengar pendapat daripada TJ. Kita bincangkan pasal topik kembali ke sekolah. Bagi sikit buah live. Balik sekolah. Jadi berapa orang nak kena sekolah ni? Berapa orang nak kena sekolah balik ni? 2 orang. Seorang SPM, seorang tingkatan 1. Ini dah lanjut. Terlambat lagi. Ada seorang dah degree dah. Okey, dari sudut pandang TJ sendirilah kan. Ada orang berbagai reaksi. Ada kata apa ni dah beli barang macam-macam untuk PDPR ni sekali kena pergi sekolah. Dan lagi satu pula satu side lagi kata tak boleh lah PDPR ni, ibu bapa pun tak bersedia sebenarnya nak mengajar anak-anak. Jadi eloklah kembali ke sekolah kan. Jadi kita dengar TJ apa pendapat TJ pasal ni. Bagi buah las terang. Buah las. Okey, dia soalan tadi dia kata pendapat saya tentang keadaan sekarang ni kan. Ada yang bertanya, ada yang dah kita dah sedia PDPR, beli barang sebagainya.
kenapa adakah yang itu bagus ataupun pergi ke sekolah bagus. Dia macam ni. Ini pendapat saya lah. Dia bukan masalah kita buat PDPR ke, kita nak pergi sekolah ke. It's not about that. It's about planning. It's about informing the parents. It's about having a long term punya plan and short term punya plan. Kita tahu betul. Kita tak ada, orang kata apa, kita tak, macam mana nak kata, kita tak ada informasi dan data yang terlalu tepat tentang COVID. Kita pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok sekarang ini pun, kita balik 1 hari bulan Mac ni, I don't think COVID akan jadi angka 2. Still angka 4 juga. I believe so. Ni dah 22 hari bulan. Another how many days lagi? Kita pergi 1 hari bulan, still angka within 4 digits juga. So kita dah boleh, kita boleh anticipate dan kita boleh belajar daripada data bahawa it will still be angka 4. So, kalau angka 4 dah boleh balik ke sekolah, persoalan kita, kalau angka 4 dah boleh balik ke sekolah, kenapa kita tak lihat itu awal? Maksudnya kita dah buat perancangan itu awal. So tak perlulah kita cerita tentang PDPR apa semua. Okay. And certain dates, walaupun angka 4 kita akan kembali ke sekolah. Bagi tahu ibu bapa sebegitu. So it's all about planning lah. Ini bukan cerita politik Ni kita cerita tentang kebersediaan ni supaya it's not just about parents, it's about the teachers, it's about the school, it's about the children. Diorang ni semua bersedia. Saya tak mempersoalkan PDPR tu bagus ke, balik ke sekolah tu bagus. Saya mempersoalkan tentang the planning tu. Kita sendiri orang-orang corporate yang saya tahu, ada seorang sini, ada yang lecturer, ada yang kerja corporate dan sebagainya. Kita tahu kan, we all know how planning is very important dalam apa-apa benda yang kita buat. And dan terutama apabila melibatkan, we are not talking about, kalau dalam company mungkin melibatkan 100 orang, 1000 orang punya pekerja. We are talking about satu tingkatan 400,000 student. Kalau 5 tingkatan, berapa juta student, berapa juta penduduk yang kita nak kena cater. So I always say that it's not whether the school, opening school ke, tutup sekolah tu bagus atau tidak. Saya bukan pakar nak membincang tentang kesihatan, tetapi saya bercakap tentang there must be a solid plan A, plan B, plan C. If this happen, that. If this happen, that. If this happen, that. So that kita telus. Tak adalah caught by surprise. Itu pendapat saya lah. Alright. Thank you. Terima kasih. Saya nak sambung sikit pendapat TJ tu. Sambung. Okay. Bukanlah nak bantah apa, cuma saya nampak kalau nak TJ kata kita nak ada planning ke apa, saya nampak apa yang berlaku sekarang ni macam ad hoc lah. Bila rakyat bising ni, kita buat ni tu kan. Kita bukan nak cakap politik, tapi dia responsive kind of act. Tapi mungkin kerajaan pun dari satu segi, tadi kita pun dah cakap dah, Nasir pun ada cakap, Nasir Chin dah cakap positifnya. So nak tanya, nak tanya last sabar bagi Heru cakap. Kejap. Positifnya kita tengok kerajaan ni mendengar apa yang rakyat punya rintihan. Cuma tak positifnya ialah dia jadi ad hoc lah, jadi susah lah pada parent. Tapi as a parent, saya punya pandangan macam kita bincang tadi, nak tak nak kita kena sediakanlah anak kita untuk masuk ke sekolah tu kan, supaya kita jangan jadi masalah pula kepada proses tu. Itu je lah. Okey, Pian. Pian. Cakap. Cakap. Pian. Ada komen pada Facebook, dia kata stakeholder punya management. So ada kemungkinan besar juga kat situ. TJ, Mike. Tak, TJ dia live juga, dua live dalam satu masa. Tahu tak? Ni tak dengar kan? Aku live ni tak dengar kan? Ni baru dengar. Aku tak cakap apa pun. Tiba-tiba kau kata aku nak cakap. Aku host sotai dah mute dah aku punya. Okey, teruskan tu Pian. Tak, dah tanya dah. At least kalau nak planning, kalau nak planning nak buka sekolah ni. Dah tanya kalau nak buka sekolah ni berapa lama sebenarnya nak bagi apa
bagi arahan kan. Macam sekarang buka sekolah dia dah bagi seminggu. Tak cukup lagi ke seminggu untuk announcement kata sekolah buka 3 hari bulan ke macam mana sebenarnya? Dia bagi aku lah banyak persediaan yang kena buat. Awal seminggu sebenarnya agak kelam kabut. Apa untuk cikgu semua nak bersedia. Kan apa nak dengan apa nama jadual pembelajarannya, dengan apa isi nak meeting PIBG-nya. Kan itu bagi apa dah lah kau kalut dengan nak buat PDPF dia berjalan. Kan lepas tu nak kena ready untuk sekolah lah. So tak tahulah dia cakap kalau macam bagi aku macam sebulan untuk katakan seminggu apa sekolah menengah tu bagi pun menarik juga, tapi apa nak dikata kan. So bagi aku arahan telah dikeluarkan, apa kita hadap lah benda ni. So last but not least ni apa Imau apa Sila. kau punya point Okey. last kau. Nampak apalah dah kerajaan cakap macam tu, ready tak ready, kena hantarlah anak sekolah. Tapi on the other side sebenarnya pada pendapat aku lah, macam PDPR ni still orang kata is to compare dengan pembelajaran dalam kelas. Memang dalam kelas tu lebih dapat orang kata mungkin PDPR ni mungkin dapat dalam 50% je lah kan. And then dengan yang di luar sana yang orang yang memang tak berapa kemampuan nak sediakan facilities untuk PDPR tu, so memang lebih banyak yang terkikir. Jadi sebenarnya bagus juga kalau bila boleh kembali ke sekolah tu, sekurang-kurangnya pada golongan yang tu, and then especially kepada budak-budak yang tahun-tahun peperiksaan lah kan. Sebab nak ada peperiksaan besar tapi macam ilmu yang disampaikan tu kalau melalui PDPR ni tak cukup lah. Sebab macam aku sendiri pun kalau tengok anak study pun macam dia melalui online ni macam tak berapa bagi tumpuan sangat lah kan. Mana kita ni pun susah juga nak kontrol anak kita. Betul. Alright. Jadi rasanya ia satu langkah yang kiranya bagus jugalah walaupun ramai yang masih belum bersedia. So okay, last point apa Nasir Chin Shirozi. Okay, sekarang ni kita tengok kita baru ada 6 orang buat live. Dia punya huru-hara tu dapat tangkap kan. Bayangkan satu cikgu dia nak kawal satu kelas. Macam mana tu? Itu belum kira mak bapak dekat belakang. Belum kira cikgu bertanya dan budak-budak tu hayal. Belum tahu dekat skrin tu sama ada dia tengok skrin ataupun dia tengok benda lain. So kita yang dah besar ni pun tak boleh nak kawal. Kebayangkan ni budak-budak kecil. Betul. Jin, kau tak tahu first day PDPR aku nampak apa kat skrin. Budak kelas aku. Mak budak selama je dengan pakai bra je masuk apa betul dengan komputer anak dia. Aku macam astaga ke tenung. Tapi itulah dia bagi aku dia PPDR ni belum sampai tahap yang mana kita boleh fully utilize. Dia boleh diguna pakai tapi buat satu masa yang mana contoh satu hari ni semua buat kat kelas. So bila ada benda macam ni, diorang akan dibiasakan dengan attitude, dibiasakan dengan benda-benda online, didedahkan dengan benda-benda internet macam ni, yang mana pada masa akan datang kita tak tahu benda ni mungkin jadi orang kata kegunaan biasa yang digunakan. Macam sekarang office kita pun pakai semua online, betul tak? Tapi kita boleh kawal. So kalau kita budak-budak pelajar tu tak didedahkan, diorang akan sampai satu tahap kenapa bila dah didedahkan diorang lagi orang kata satu dia dah biasa, kedua bila bercakap dia akan jadi macam kebiasaan lah. So dia senang, dia tak ada kira takut orang tengok ke apa ke. So all the information apa yang dia nak cakapkan tu direct, tanpa sebarang elemen-elemen kat luar macam dia takut nak cakap ke, dia takut nak berinteraksi, dia tak biasa dengan internet.
mic dia lupa lah, macam tadi Mak cakap belakang tu background tu lupa pula, tengah buat live dia korek pula hidung kan, macam-macam kan. So benda ni elok didedahkan, ada tetap ada, kelas tetap kelas. So satu subjek yang baru untuk tambah lah bagi saya. So Alright, itu je lah pendapat. Okay, so terima kasih semua pada admin, KA Rimau, kepada Hairul Nizam aka Mof, dan juga kepada Nasir Chin, KA Shinozi. Iswadi Moli, PJ, long time no see. Thank you. Bukan no see, bukan apa. Kita yang serius. Dia tak see kita sebab kita duk tengok. Kami sebenarnya peminat anda. Oi. Siapa ni? Nak sign? Tolong sign. Diam kami stalk anda. Diam. Bila nak gaming oi? Aku dah keluar 3 single. 3 single lah ni. Nanti. Oh, kena buat live basking. Lepas ni Baiklah, tak boleh lah. kita orangnya. Rindu jumpa kawan-kawan tak ni. boleh dah. Tak boleh? TJ Okay, sekarang only fan je. Okay, terima kasih juga Pian. TJ sekarang only fan je dah. So, akhir kata, bersedia atau tidak bersedia, kita perlu menghadapi apa yang telah bukan dihidangkan kan, tapi apa yang telah Diputuskan. yang telah diputuskan. So, esok lusa jangan lupa pergi kedai beli baju anak-anak. Okay. Baik. Alright, so akhir kata saudara Hairul Nizam, kita jangan jadi sebahagian daripada masalah, cubalah kita sama-sama menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah ini. Alright. So akhir kata terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi BDN TV. Sign out. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.